Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada sesi ini, saya akan menyentuh secara khusus berkaitan dengan aspek kerelevanan dalam kerangan Bahasa Melayu STPM 910/1. Penulisan kerangan terdapat pada bahagian C bagi Kertas Bahasa Melayu STPM 910/1. Kerangan STPM diperuntukkan markah sebanyak 50% dan 3 aspek yang dinilai iaitu kerelevanan 21%, pengolahan 14% dan bahasa 15%. Dalam sesi ini, saya akan fokuskan perbincangan kepada aspek yang pertama, iaitu kerelevanan. Aspek kerelevanan ini diperuntukkan markah sebanyak 21%. Markah sebanyak 21% ini adalah untuk pendahuluan, isi dan penutup kerangan. Pendahuluan 3 markah, isi kerangan 15 markah, diandaikan semua calon akan menghuraikan 5 isi kerangan. Walau bagaimanapun, pelajar boleh memberi isi sehingga 6 atau 7 isi. Tetapi markah kerelevanan ini tidak akan berubah walaupun pelajar memberi isi lebih daripada 5. Dan penutup 3 markah. Dan jumlah keseluruhan markah untuk aspek kerelevanan ialah 21%. Kerelevanan ini selalu menjadi masalah kepada pelajar dalam menulis kerangan kerana calon mesti memberikan isi dan huraian isi yang relevan dan matang sesuai dengan taraf pelajar yang sudah sampai ke tingkatan 6. Perbincangan ini saya akan fokuskan dengan memberikan satu contoh soalan kerangan supaya saya lebih senang untuk membincangkan aspek kerelevanan ini. Contoh soalan yang ditanya dalam peperiksaan ialah banyak faktor berlakunya kes buli dalam kalangan murid-murid sekolah di negara kita. Jelaskan faktor-faktor tersebut. Tajuk ini sangat umum dan tajuk ini diketahui oleh semua pelajar, tetapi apa yang berlaku apabila pelajar menulis kerangan, mereka gagal mendapatkan markah yang tinggi. Apakah puncanya? Baik, puncanya yang pertama ialah pelajar selalu menulis pendahuluan kerangan yang lemah. Calon gagal membina pendahuluan kerangan yang koheren dengan tema dan tugasan soalan. Contohnya, pelajar ini. Pendahuluan yang dihasilkannya ialah berbunyi begini. Kejadian buli semakin menakutkan kita semua di seluruh negara ini kerana selalu tergemparkan oleh kes buli sejak akhir-akhir ini. Pembuli yang tidak berdisiplin itu kebanyakannya para pelajar-pelajar sekolah yang masih bersekolah dan harus belajar demi masa hadapan mereka yang cerah. Mereka tergamak hati membuli kawan yang lemah dan tidak berdaya dan tidak bermaya. Contohnya, meminta wang, menghina kawannya yang lemah itu gemuk, menumbuknya di perut sampai dia sakit perut. Apabila sampai di rumah,
ibu bapanya melaporkan dia kepada polis atau kawan-kawannya mengambil video dan viral di Facebook. Jadi, kita pun melihat mereka membuli kawan-kawan mereka di Facebook tanpa rasa malu. Saya cuma bagi 1/3 markah untuk kerangan ini kerana huraiannya sangat lemah dan terdapat banyak kesalahan sintaksis. Hampir keseluruhan ayat mengandungi kesalahan sintaksis dan huraian pendahuluan kerangan ini tidak menjurus kepada tema. Ia agak kabur dan kurang jelas. Baiklah, kita analisis setiap ayat yang dihasilkan oleh pelajar ini. Contohnya, mengapakah saya beri 1 markah? Kesalahan sintaksis yang pertama yang saya jumpa ialah kejadian buli semakin menakutkan kita semua di seluruh negara ini kerana selalu tergemparkan oleh kes buli sejak akhir-akhir ini. Kita semua di seluruh negara ini adalah lewa. Dan kemudian, kita selalu tergemparkan oleh kes buli. Ini adalah kesalahan diksi. Sepatutnya pelajar bina ayat yang begini sahaja. Kejadian buli di sekolah sejak akhir-akhir ini semakin membimbangkan banyak pihak. Okey. Mengapa saya berikan 1 markah? Saya jumpa satu lagi kesalahan sintaksis yang kedua dalam kerangan ini, iaitu pembuli yang tidak berdisiplin itu kebanyakannya para pelajar-pelajar sekolah yang masih bersekolah dan harus belajar demi masa hadapan mereka yang cerah. Kesalahan lewah pun terdapat di sini, pelajar sekolah yang masih bersekolah, dan terdapat juga kesalahan semantik, harus belajar demi masa hadapan mereka yang cerah. Kalau kita lihat keseluruhan ayat ini, ayatnya tidak setara. Okey, kemudian kalau saya betulkan ayat ini, maka saya akan tulis begini. Majoriti pembuli ini terdiri daripada mereka yang masih di bangku sekolah. Mereka sepatutnya fokus terhadap pelajaran demi masa hadapan mereka. Dan mengapa saya berikan 1 markah yang ketiga pula ialah kesalahan sintaksis 3 yang terdapat dalam pendahuluan kerangan ini ialah contohnya meminta wang, menghina kawannya yang lemah itu gemuk, menumbuknya di perut sampai dia sakit perut. Ayat ini yang pertama ialah tiada subjek dan yang kedua, contoh yang ditulis ini tidak setara. Sepatutnya pelajar tulis contoh ini begini. Sebagai contohnya, pembuli selalu membuli mangsa yang lemah dan mengugut, menumbuk, menampal dan mencederakan mereka. Dan seterusnya, mengapa saya berikan 1 markah sahaja ialah berdasarkan kepada ayat yang keempat ini. Apabila sampai di rumah, ibu bapanya melaporkan dia kepada polis atau kawan-kawannya mengambil video dan viral di Facebook. Facebook app kena huruf besar. Kemudian, kesalahan ini ialah kesalahan penggunaan kata hubung atau yang bermaksud pilihan. Apabila sampai ke rumah ibu bapanya, di rumah, ibu bapanya melaporkan dia kepada polis. Kemudian yang kedua ini, kawan-kawannya mengambil video dan viral di Facebook, ini bukan pilihan. Dan keseluruhan ayat ini terdapat kesalahan semantik. Maksudnya, maksud ayat ini tidak sampai, tidak menepati tema soalan dan tugasan soalan yang sepatutnya ditulis di bahagian pendahuluan.
Okey, pembetulan. Apabila mengetahui anak mereka dibuli, ibu bapa akan melaporkan kes tersebut kepada pihak polis. Hal ini dikatakan demikian kerana perbuatan membuli itu dirakam dan diviralkan di media sosial. Ini adalah contoh pendahuluan yang cemerlang. Kejadian buli di sekolah sejak akhir-akhir ini semakin membimbangkan banyak pihak. Majoriti pembuli ini terdiri daripada mereka yang masih di bangku sekolah. Mereka sepatutnya fokus terhadap pelajaran demi masa hadapan mereka. Pembuli cenderung membuli pelajar yang lemah dan sanggup menurut apa-apa sahaja kehendak mereka. Sebagai contohnya, pembuli selalu membuli mangsa dengan memeras ugut, menumbuk, menampau dan mencederakan mereka. Apabila mengetahui anak mereka dibuli, ibu bapa akan melaporkan kes tersebut kepada pihak polis. Hal ini dikatakan demikian kerana perbuatan membuli itu dirakam dan diviralkan di media sosial. Oleh itu, faktor-faktor yang menyebabkan kes buli berlaku akan dibincangkan. Perkara kedua yang selalu menjejaskan pemerkasaan dalam aspek kerelevanan ialah calon selalu memberikan isi keterangan yang tak relevan dan berulang. Contohnya, pelajar ini. Banyak faktor berlakunya kes buli dalam kalangan murid-murid sekolah di negara kita. Jelaskan faktor-faktor tersebut. Pelajar ini, dia memang menjawab faktor. Tetapi, adakah isi yang diberikan itu betul-betul boleh membantunya mendapat 3 markah penuh untuk semua isi? Isi pertama, faktor yang menyebabkan berlakunya kes buli ialah mangsa buli tidak melaporkan kes kepada pihak sekolah. 2. Pembuli melakukan kes buli secara berkumpulan kerana terpengaruh dengan ajakan kawan. Ketiga, pembuli melakukan kes buli kerana tidak mahu dipulaukan oleh kawan mereka kalau mereka tidak ikut serta. 4. Ibu bapa terlalu sibuk bekerja sehingga mengabaikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak. 5. Mereka merupakan anak yang terlalu dimanjakan oleh ibu bapa. 6. Pembuli membuli kerana ingin menambahkan pendapatan. Baik, kita lihat apakah masalah pada isi yang diberikan oleh pelajar ini. Pertama, isi keterangan berulang. Pembuli melakukan kes buli secara berkumpulan kerana terpengaruh dengan ajakan kawan dan pembuli melakukan kes buli kerana tidak mahu dipulaukan oleh kawan mereka kalau mereka tidak ikut serta. Isi 2 dan 3 ini sebenarnya adalah sama, iaitu faktor rakan sebaya. Oleh itu, markah isi untuk kedua-dua isi ini hanya 3 markah sahaja, bukan 6 markah. Jadi, pelajar mesti ingat, pastikan 5 isi keterangan yang berbeza itu, yang diberikan itu, adalah berbeza fokusnya. Okey? Nanti saya akan beritahu apakah yang berbeza fokusnya. Baik, yang seterusnya. Isi keempat dan kelima
Ibu bapa terlalu sibuk bekerja hingga mengabaikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak. Mereka merupakan anak yang terlalu dimanjakan ibu bapa. Isi 4 dan 5 ini adalah sama kerana kedua-dua isi ini berfokuskan kepada satu perkara, iaitu ibu bapa. Faktor ibu bapa. Jadi, sama juga bagi isi ini, pelajar hanya layak mendapat 3 markah, bukan 6 markah. Tetapi, berdasarkan pengalaman saya, kalau pelajar menghuraikan isi berkaitan dengan ibu bapa ini, kebanyakannya akan menjadi tak relevan. Kerana mereka bukan menghuraikan faktor ibu bapa itu menyebabkan anak mereka menjadi pembuli. Tetapi huraian mereka keluar daripada tema soalan, iaitu menyalahkan ibu bapa tanpa mengaitkan apakah kesilapan ibu bapa itu menyebabkan kes buli. Mereka sentuh secara umum. Contohnya, kurang memberikan perhatian dan kasih sayang, kurang didikan agama. Apakah kurang memberikan perhatian dan kasih sayang ini, kurang didikan agama ini kena kaitkan menjadi penyebab kepada pelajar itu menjadi pembuli? Baru jawapan pelajar akan tepat. Tapi nanti kita akan lihat huraian pelajar ini. Baik. Yang seterusnya, isi yang ke-6 ini, pembuli membuli kerana ingin menambahkan pendapatan. Isi ke-6 ini berkemungkinan boleh menjadi isi yang tak relevan atau TR kerana isi ini membayangkan perbuatan membuli itu merupakan pekerjaan untuk menyara kehidupan. Walau bagaimanapun, sama ada isi ini TR atau tidak, kita tidak boleh hukum terlalu awal. Kita perlu lihat huraian pelajar itu dahulu. Walau bagaimanapun, saya cadangkan apabila pelajar memberikan isi kerangan, pastikan fokus yang disentuh dalam setiap isi itu berbeza. Contohnya, mangsa buli tidak melaporkan kes kerana telah diugut oleh pembuli. Saya fokus isi 1 ini nanti, saya huraikan kepada mangsa buli sahaja. 2. Kegagalan ibu bapa mengasuh dan mendidik anak menyebabkan mereka menjadi pembuli di sekolah. Isi kedua, saya akan fokuskan kepada kegagalan ibu bapa menyebabkan anak mereka menjadi pembuli. 3. Pembuli terikut-ikut akan perangai dan tindakan rakan sebaya. Isi ketiga, saya akan fokuskan huraian kepada rakan sebaya. Media massa banyak memaparkan filem dan drama berkaitan dengan perbuatan buli. Maka, untuk isi 4 ini, saya akan fokuskan kepada media massa. 5. Kegagalan pihak sekolah dalam mengetatkan kawalan disiplin. Maka isi kelima pula, saya akan fokus kepada pihak sekolah. Jadi, fokus perbincangan pada setiap isi yang akan saya huraikan adalah berbeza-beza. Saya tak akan sentuh ibu bapa pada isi ketiga kerana saya sudah sentuh pada isi yang kedua. Okey. Seterusnya, kegagalan pelajar mendapatkan markah yang baik atau tinggi dalam aspek kerelevanan ini pula ialah huraian isi kerangan yang lemah. Pelajar selalu membina huraian yang tidak berfokus kepada isi utama pada setiap perenggan. Huraian pelajar pula berulang, terdapat kesalahan semantik dan fakta yang tidak logik dalam menghuraikan setiap isi tersebut.
Baik, kita lihat contoh huraian pelajar untuk isi 1. Faktor yang menyebabkan berlakunya kes buli ialah mangsa buli tidak melaporkan kes kepada pihak sekolah. Ayatnya betul. Selepas dibuli, mereka diam sahaja. Mereka tidak mahu orang tahu mereka dibuli. Mereka malu dan takut akan dibuli dengan lebih teruk jika melaporkan kes itu kepada guru. Namun, itulah kesilapan mereka yang paling tidak boleh diterima oleh kita. Tidak boleh mulakan ayat dengan namun. Kerana namun ialah kata hubung. Sepatutnya guna penanda wacana, namun begitu. Tapi itu kesalahan sintaksis. Dikira kesalahan sintaksis. Okey. Mereka rela menanggung derita sehinggalah mereka meninggal dunia kerana dibuli. Pada masa itu, barulah pihak sekolah tahu yang mereka dibuli. Ibu bapa mereka juga tahu hal yang sama. Nasi sudah menjadi bubur. Kalau yang dibuli sudah meninggal dunia, semua orang bersedih, tetapi dia yang terlebih dahulu merasai sedih dan orang tidak tahu dia menanggung kesedihannya sendirian. Kebiasaannya, gangguan-gangguan terdapat pada ayat yang terakhir, kedua terakhir, ketiga terakhir semasa pelajar menulis keterangan apabila mereka sudah ketandusan idea. Contohnya, pelajar ini, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, dia betul. Dia berfokus kepada isi utama yang hendak dihuraikan. Tetapi, mulai dari perkataan namun hingga ke bawah ini, huraian dia jadi kucak-kacir. Tidak lagi berfokus. Kerana kemungkinan dia kehilangan idea. Disebabkan tidak merangka huraian. Walau bagaimanapun, keseluruhannya, kalau kita lihat dari segi kerelevanan ini kita lihat tanpa mengambil kira kesalahan bahasa yang pelajar ini lakukan. Maka, saya akan bagi 3 markah untuk kerelevanan bagi isi ini. Saya belum lagi semak bahasa dan pengolahan. Hanya kerelevanan sahaja. Okey. Kita lihat contoh huraian untuk isi 2. Selain itu, melakukan kes buli ini secara berkumpulan sebab ajakan rakan. Okey, ayat ini tiada subjek dari segi struktur ayat. Okey. Rakan mereka mengajak mereka membuli pelajar yang lemah dan mereka pun terikut-ikut dengan rancangan jahat itu tanpa memikirkan akibatnya. Contohnya, mereka meminta wang dari pelajar tingkatan 1. Jika mangsa tidak mahu memberikan wang, mereka akan menumbuk mangsa dengan kejam secara beramai-ramai. Hal ini demikian kerana mereka terikut-ikut dengan rakan mereka. Mereka terikut-ikut dengan rakan mereka. Ayat ini berulang daripada yang atas ini tadi. Hal ini demikian kerana sepatutnya ialah hal ini dikatakan demikian kerana. Ini dikira kesalahan struktur. Kalau mereka disuruh 1 lawan 1 dengan mangsa buli, mereka mungkin tidak berani kerana kemungkinan mereka akan kalah. Sudah terang lagi bersuluk. Mereka sebenarnya penakut. Kalau begitu, janganlah membuli orang lain kalau tidak berani. Saya terganggu dengan 2 ayat yang terakhir ini. 2 ayat terakhir ini kurang gramatis dan tidak berfokus kepada isi utama iaitu rakan sebaya itu tadi. Jadi, untuk isi ini, saya bagi pelajar ini 2/3. Dia punya maksudnya ada
Cuma huraian pelajar ini dia agak lemah. Huraian maksud yang disampaikan itu ada, tetapi terganggu kerana huraiannya yang lemah disebabkan penguasaan bahasa penulisan yang agak lemah. Okey, isi ketiga. Rasionalnya, kalau mereka tidak menyertai kawan, aktiviti kawan, mereka membuli pelajar lain, mereka akan dipulaukan. Justru, mereka tidak mahu dipulaukan oleh kawan mereka. Tidak boleh guna justru untuk memulakan ayat. Kerana justru ialah kata hubung. Justru itu tidak boleh digunakan. Dalam STPM, penggunaan justru yang begini dianggap sebagai kesalahan sintaksis. Oleh itu, mereka pun bersama-samalah membuli pelajar yang rela dibuli oleh mereka. Mana ada pelajar rela dibuli oleh orang lain? Dari segi semantik, ayat ini salah. Mereka sebenarnya kurang didikan agama dan nilai-nilai murni kerana langsung tidak mempunyai rasa kasih sayang. Ayat ini pun kesalahan semantik. Tiada keselarasan antara ayat pertama dengan ayat kedua dalam ayat ini. Mereka belum lagi dewasa, tetapi sudah berani membuli orang lain dengan sangat kejam. Mereka hanyalah tidak mahu dipulaukan, dia cakap. Okey. Mereka tidak sepatutnya membuli. Mereka perlu hadir perjumpaan ko-kurikulum di sekolah. Kerana itulah yang penting. Tiba-tiba melompat kepada ko-kurikulum pula. Guru boleh mengajar mereka memasak nasi, kuih dan lain-lain. Dengan ini, jelaslah bahawa mereka memang susah membuli. Saya betul-betul terganggu dengan ayat yang di bawah ini. Tetapi, isi ini sama dengan isi 2 tadi, iaitu pengaruh rakan sebaya. Saya sudah bagi 2 markah untuk isi 2, maka isi 3 ini saya cuma bagi 1 markah sahaja untuk lengkapkan kepada 3. Okey, ini adalah huraian untuk isi 4. Saya bagi TR untuk isi 4 ini. Mengapa? Nanti saya akan jelaskan. Mereka menjadi pembuli kerana ibu bapa mereka terlalu sibuk bekerja sehingga tiada perhatian terhadap anak-anak. Mereka bekerja dari awal pagi hingga balik lambat pada waktu malam. Pada masa mereka balik, anak-anak mereka sudah pun tidur. Mereka hanya berjumpa sekejap-sekejap dengan ibu bapa mereka yang sibuk itu. Ibu bapa mereka memang kuat bekerja untuk mendapatkan harta. Harta itu seolah-olah lebih besar nilainya daripada anak-anak yang tidak dijaga dan hidup sendirian bersama pembantu rumah. Setakat ini, dia langsung tidak kaitkan bagaimana kegagalan ibu bapa itu menyebabkan anak dia menjadi pembuli. Oleh itu, ibu bapa harus meluangkan masa bersama anak-anak mereka supaya anak mereka tidak akan menarik perhatian mereka dengan melakukan masalah sosial yang meruncingkan. Ayat yang terakhir ini pula ialah cadangan. Ia bukan faktor. Ingat, semasa menulis faktor, pelajar tidak boleh mencadangkan dalam huraian mereka. Faktor itu ialah sebab-sebab. Jadi, dari awal sampai akhir, kita kena bincangkan sebab-sebab itu. Kita tak boleh cadangkan apa yang perlu dilakukan. Yang itu kita kena sentuh dalam bahagian langkah. Okey. Saya bagi TR. TR tak relevan maksudnya. Pelajar ini dia gagal membuktikan kepada saya bagaimana ibu bapa itulah yang menjadi punca kepada anak mereka membuli. Secara logiknya,
tidak ada mana-mana ibu bapa di dunia ini yang mengajar atau inginkan anak mereka menjadi pembuli. Jadi, isi ini agak susah untuk dihuraikan. Baik, yang seterusnya. Masih lagi menyentuh tentang ibu bapa. Ibu bapa zaman sekarang terlalu memanjakan anak. Mereka sanggup bergaduh dengan guru kalau anak mereka dihukum guru kerana tidak menyiapkan kerja rumah. Tidak ada kaitan dengan faktor anak mereka menjadi pembuli. Okey, ibu bapa yang terlalu memanjakan anak ini teramat salah sekali perbuatan mereka itu. Kesalahan sintaksis teramat salah sekali. Guru di sekolah mahu mendidik anak mereka agar menjadi orang yang baik. Akibatnya, anak mereka menjadi orang yang tidak bermoral dan suka melakukan masalah sosial dan ponting sekolah dan akhirnya membuli. Mungkin ibu bapa yang bersikap begini hanya mempunyai seorang anak sahaja. Mereka sangat melindungi anak mereka sehingga dia berbuat jahat pun mereka tidak marah. Sebaliknya, orang lain yang dimarahi, termasuklah guru. Keseluruhannya, saya pun tak nampak macam mana ibu bapa itu yang terlalu memanjakan anak itu menyebabkan anak mereka menjadi pembuli. Jadi, saya beri isi ini tak relevan. Okey, kita lihat isi ke-6. Yang terakhir, pembuli membuli kerana ingin menambahkan pendapatan. Pembuli membuli orang lain untuk menambahkan pendapatan mereka. Macamlah perbuatan buli ini suatu pekerjaan. Mereka mahu membeli barang-barang yang mahal-mahal, tetapi mereka miskin dan tidak berkemampuan. Mereka pula masih bersekolah dan belum bekerja. Jadi, mereka tiada pendapatan tetap macam orang yang bekerja. Oleh itu, mereka membuli orang lain untuk mencari duit. Duit hasil daripada melakukan kegiatan membuli ini digunakan untuk menyara hidup mereka. Mereka boleh membeli telefon mahal-mahal, bermain game, salah dari segi penggunaan perkataan, melepak di kedai kopi dan shopping. Apabila duit itu habis, mereka akan membuli orang lain lagi atau sesiapa sahaja yang boleh dibuli. Hasilnya amatlah lumayan kerana mereka mendapat wang. Apa yang pelajar ini maksudkan dalam huraian ini tak sampai kepada tema dan tugasan soalan. Jadi, saya pun bagi TR untuk isi ini. Baik, yang seterusnya, yang terakhir, penutup kerangan pelajar juga banyak yang lemah. Contohnya, mereka membina penutup kerangan dengan menyenaraikan semula isi yang diberikan dan mereka tidak menyimpulkan perkara yang dihuraikan dengan tema tugasan. Ini adalah contoh penutup kerangan yang lemah. Kesimpulannya, kejadian buli ini mesti dikawal dan tidak boleh dibiarkan berleluasa di negara kita. Mereka yang terlibat dengan kes buli harus dihukum dengan setimpal. Kempen "Janganlah Membuli Kawan" harus diadakan di semua sekolah agar murid-murid tidak akan membuli kawan-kawannya. Janganlah membuli kawan-kawan kita. Mereka juga manusia yang ingin hidup bahagia. Perbuatan membuli harus dimusnahkan dari semua sekolah di Malaysia. Saya nampak pelajar ini dia memang ada membuat kesimpulan, tetapi bagi saya kesimpulan yang begini amatlah lemah. Jadi, saya bagi 1 daripada 3 markah untuk pelajar ini.
Saya tak boleh bagi 2, saya tak boleh bagi 3 kerana ada beberapa ayat dalam bahagian sini, dalam esei yang ditulis oleh pelajar ini, contohnya ayat terakhir ini. Pelajar membuli harus dimusnahkan. Macam mana kita nak musnahkan perbuatan membuli ini dari semua sekolah di Malaysia? Mungkin kita boleh kawal, mungkin kita boleh cegah, tetapi kita penggunaan perkataan dimusnahkan di sini, dia nampak tidak sesuai. Okey, dari segi penggunaan. Baik, saya bagi 1/3. Baik, yang seterusnya. Ini adalah contoh ke penutup kerangan juga yang tidak boleh dibuat. Saya harap pelajar tidak ada yang membuat kesimpulan begini. Kesimpulannya, terdapat 5 perkara yang telah dihuraikan di atas tentang faktor-faktor yang menyebabkan buli, iaitu mangsa buli tidak melaporkan kes buli, pembuli terpengaruh dengan rakan sebaya, pembuli takut dipulaukan, ibu bapa yang sibuk bekerja, dan mangsa buli enggan bercerita tentang buli kepada ibu bapa. Kalau pelajar tulis sampai sini, saya akan bagi TR kerana tiada kesimpulan pun yang pelajar buat. Dia hanya menyenaraikan semula isi. Tetapi saya bagi 1 markah kerana ayat yang seterusnya ini. Kita mesti menangani kes buli. Memberikan hukuman yang keras amat penting. Ayat ini tiada subjek. Selain daripada itu, ini adalah kesalahan struktur. Sepatutnya ialah selain itu, murid yang membuli ini perlu diberikan bimbingan dan kaunseling. Jadi, disebabkan ayat yang 3 ayat terakhir ini, saya bagikan 1 markah. Kalau hanya dia menulis menyeraikan semula isi seperti yang di atas ini tadi, pelajar ini tidak layak pun dapat 1 markah. Kerana dia bukan membuat kesimpulan. Okey, menyenaraikan semula semua isi yang ditulis, itu bukan kesimpulan. Okey, baik. Saya harap pelajar faham macam mana, apakah faktor-faktor yang menjejaskan pencapaian mereka untuk markah kerelevanan dalam penulisan kerangan STPM. Penggal 1 bagi kertas bahasa Melayu 910/1. Baik, ini ialah contoh penutup kerangan yang betul. Kesimpulannya, sebelum masalah ini menjadi semakin serius, langkah-langkah mengatasi perlu diambil dengan efektif. Ibu bapa harus bekerjasama dengan pihak sekolah bagi memastikan anak mereka tidak terlibat dengan kes buli. Kita juga perlu memikirkan nasib mangsa buli kerana mereka bukan sahaja mendapat kecederaan fizikal, malah emosi mereka turut terjejas. Usaha membentras gejala buli perlu ditangani dengan segera bagi melahirkan masyarakat yang harmoni dan sekaligus menjamin kesejahteraan negara. Pelajar ini secara keseluruhannya markah kerelevanan hanya mendapat 8 daripada 21 markah. Majoriti pelajar mendapat dalam lingkungan begini. Kerana macam yang saya beritahu tadi, yang sangat menghalang pelajar untuk mendapat markah yang tinggi untuk aspek kerelevanan ialah huraian yang tidak matang, isi yang kurang tepat. Pelajar ada isi tetapi apabila mereka menghuraikan, huraian mereka pula tidak sampai untuk isi itu. Dan pelajar bagi isi pula, isi mereka berulang
dan ada pula isi yang tidak relevan. Jadi, nasihat saya untuk skor dalam aspek kerelevanan ini, pelajar harus banyakkanlah membaca dan perlu banyak latihan. Penulisan ini bukan setakat kita menulis semasa peperiksaan. Kita kena menulis berterusan sekurang-kurangnya sebelum menduduki peperiksaan STPM semester 1 untuk kertas 910/1. Pelajar perlu melatih diri menulis keterangan yang lengkap sekurang-kurangnya 10 kali. Dan dalam 10 kali itu, pelajar kena guna masa yang betul, iaitu 1 jam 15 minit. 1 jam 15 minit mesti siap 600 perkataan. Dan pelajar kena belajar merangka isi dan huraian untuk mendapatkan markah yang tinggi dalam aspek kerelevanan. Kita tak boleh terus menulis tanpa ada panduan. Kita kena ada rangka. Walaupun rangka kita itu, kita tak payah tulis lengkap kerana kita perlu kejar masa. Tetapi kita pastikan yang pertama, isi kita itu berbeza, dan yang kedua, apa yang kita nak huraikan untuk isi itu mesti kita kena rancang juga. Contohnya isi pertama ialah ibu bapa yang menyebabkan mangsa anak mereka menjadi pembuli. Jadi pelajar kena rangka isi. Contohnya ibu bapa yang kurang memberi perhatian dan kasih sayang menyebabkan anak-anak mereka membuli pelajar lain di sekolah untuk menarik perhatian mereka. Okey, kerana dia jarang jumpa ibu bapa dia itu, walaupun duduk serumah, tetapi ibu bapanya selalu tiada. Oleh itu, dia lakukan kes disiplin supaya ibu bapanya tahu apa yang telah terjadi kepadanya. Dan dia ingin ibu bapanya membetulkan keadaan itu. Okey, itu ialah aspek kerelevanan. Maksudnya kita kena meyakinkan orang tentang huraian keterangan kita supaya kita boleh mendapat markah yang tinggi. Baik, pada sesi seterusnya nanti, pada video yang seterusnya, saya akan bincangkan pula aspek pengolahan dan bahasa. Untuk sesi ini, saya harap pelajar faham tentang aspek kerelevanan. Jika ada pertanyaan, pelajar boleh kemukakan di ruangan komen pada video ini. Dengan itu, saya akhiri sesi ini dengan ucapan Assalamualaikum. Semoga apa yang saya sampaikan mendatangkan manfaat dan kemaslahatan kepada pelajar. Segala yang baik itu datang daripada Tuhan Yang Maha Esa, dan jika ada kekurangan dan kelemahan, itu berpunca daripada saya, umatnya yang kedil lagi hina. Baik, sekian. Terima kasih.